Hai, apa khabar? Salam sejahtera semua. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Moral tahun 4. Okey, kita masih lagi tajuk Unit 2, Baik Hati. Kali ini cikgu akan gabungkan beberapa topik yang kecil ya. Baiklah murid-murid, di unit 2, Baik Hati ini kita akan belajar dua topik. Yang pertama, kesusahan jiran prihatin bersama. Dan yang kedua, keperluan diberikan, kebajikan dijaga. Okey, kita akan belajar dua topik ini dalam video kali ini. Okey, jom mari kita teruskan pembelajaran kita. Baiklah murid-murid, kita akan tengok dulu kesusahan jiran prihatin bersama. Kita akan hayati satu situasi dan cuba lakukan aktiviti yang bersesuaian dengan kemahiran ini ya. Kita akan tengok dulu apa kesusahan yang ada dengan jiran yang terdapat yang dirasai oleh jiran, kemudian kita ambil prihatin dan kita bertindak. Baiklah, kita lihat dulu gambar rajah ini, iaitu sebuah warung yang telah terbakar. Okey, warung tersebut ialah warung Makcik Salmah. Okey, warung Makcik Salmah terbakar. Bagaimanakah Dewi dan jirannya dapat bersikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan Makcik Salmah? Okey, situasi di sini menunjukkan warung Makcik Salmah terbakar. Okey, setelah warung Makcik Salmah terbakar, Makcik Salmah menghadapi beberapa masalah. Okey, mari kita lihat apakah masalah yang dihadapi Makcik Salmah. Baiklah, yang pertama, okey, kita dapati kekurangan duit untuk Makcik Salmah baiki warungnya. Sebab dia telah hilang punca pendapatan. Jadi, dia tidak ada duit untuk baiki warungnya. Yang kedua, apabila warungnya terbakar, dia tiada pendapatan harian. Dia tidak boleh lagi berniaga. Yang ketiga, Makcik Salmah telah hilang segala barang dan juga peralatannya. Daripada kejadian warung yang terbakar itu, habis semua barang, peralatan yang digunakan di warung terbakar. Yang keempat, okey, Makcik Salmah mempunyai seorang anak, orang kurang upaya. Okey, ini adalah 4 masalah yang dihadapi oleh Makcik Salmah setelah warungnya terbakar. Kasihan kan? Sebagai seorang jiran seperti Dewi, dia perlu bersikap prihatin tentang keperluan dan kebajikan Makcik Salmah. Itu menunjukkan dia seorang jiran yang bagus. Apa perlu dia ambil tindakan? Tindakan yang bagaimana perlu diambil? Baiklah murid-murid, sebagai seorang jiran, kita perlu prihatin dengan kesusahan jiran lain. Okey, di sini cikgu nak tunjukkan kepada kamu cadangan ataupun cara yang boleh kita bantu Makcik Salmah. Apakah tindakan kamu jika kamu sebagai Dewi, sebagai jiran ya, apakah yang kamu boleh bantu? Dan ini menunjukkan kamu jiran yang prihatin. Okey, cikgu ada beri cadangan jawapan kepada kamu dan kamu boleh guna cadangan yang lain sekiranya ianya bersesuaian dan sesuai dengan sebagai seorang jiran. Okey, cadangan yang pertama, okey, kita boleh beri sumbangan ataupun derma kepada Makcik Salmah. Okey, jika kita seorang
orang yang kaya dan mempunyai lebihan duit yang banyak, kita boleh beri sumbangan kepada Makcik Salmah ataupun dipanggil sebagai derma. Okey, biasanya ini dilakukan oleh seorang yang kaya, mempunyai jumlah pendapatan yang banyak, jadi tak salah kalau kita memberi sumbangan. Okey, yang kedua, kita boleh memberi makanan, minuman ataupun barang keperluan yang diperlukan oleh Makcik Salmah. Selain daripada beri duit kan, okay, kita boleh beli makanan, minuman dan barang keperluan yang lain-lain. Okey, cadangan yang ketiga ialah kita buat tabung derma bersama jiran. Kalau kita tak mampu untuk memberikan wang ataupun sumbangan ataupun derma, kita boleh ajak jiran-jiran di kawasan sekeliling kita untuk wujudkan satu tabung dan kita akan kumpulkan duit ataupun sumbangan dengan menggunakan tabung. Tabung tu boleh kita letak di tempat orang ramai, seperti di dewan orang ramai, di tempat-tempat beribadat ataupun di pusat kebajikan dan sebagainya. Okey, cadangan yang keempat ialah kita boleh membantu ataupun kita ajak jiran-jiran yang lain yang mempunyai kemahiran untuk bertukang. Jadi kita boleh bantu Makcik Salmah untuk membaiki warungnya semula. Okey, ini juga salah satu cadangan ataupun tindakan yang bijak. Jadi bila kita dah bantu untuk membaiki semula warung Makcik Salmah. Jadi selepas itu mungkin kemungkinan besar Makcik Salmah boleh berniaga semula. Okey, seterusnya kita boleh memberi kata-kata semangat kepada Makcik Salmah. Ini adalah satu motivasi dalam diri. Jadi kita boleh cakap, beritahu kepada Makcik Salmah supaya dia sentiasa bersabar dan ini adalah ujian untuknya. Jadi jangan susah hati, jangan sedih sebab orang di sekeliling akan membantu dia. Okay, ini adalah kata-kata semangat yang boleh memberi semangat kepada Makcik Salmah supaya dia dapat bangun semula ataupun bangkit semula setelah warungnya terbakar. Okey, yang terakhir, membantu menjaga anak Makcik Salmah yang OKU. Jadi kemungkinan besar Makcik Salmah berasa sedih, hilang semangat. Jadi kita kasihan kan anak dia, jadi anak dia pula OKU. Jadi kita boleh bantu untuk menjaga dan memberi perhatian kepada anak Makcik Salmah dulu. Okey, kemudian bila Makcik Salmah dah okey, dah stabil, dah dah boleh dah sihat kembali, kita harap Makcik Salmah dapat menjaga anaknya yang OKU seperti biasa. Okey, ini adalah cadangan jawapan yang boleh kamu guna pakai untuk menghadapi, untuk menyelesaikan masalah Makcik Salmah ini. Dan sekiranya ada situasi yang lain, kamu boleh beri cadangan yang lebih kurang sama dengan cadangan yang cikgu berikan ini tadi. Jadi itu sahaja cadangan cikgu ya. Kalau kamu ada cadangan yang lebih bagus, okey, sangat digalakkan. Baiklah, kita teruskan dengan kemahiran yang kedua iaitu keperluan diberikan, kebajikan dijaga. Baiklah murid-murid, mari kita teliti dan tentang iklan ini ya. Program Jiran Prihatin. Okey, sebagai seorang jiran ataupun kamu, apakah tindakan yang kamu boleh lakukan jika di kawasan kejiranan kamu dilanda banjir? Sebahagian besar rumah jiran kamu ditenggelami air. Okey, di sini ada satu iklan program Jiran Prihatin.
iaitu sumbangan, memohon sumbangan kepada kanak-kanak mangsa banjir. Untuk kanak-kanak mangsa banjir. Okey, kat sini kita tengok iklannya. Okey, mengalu-alukan sesiapa saja untuk memberi sumbangan barangan seperti tuala mandi, lampin bayi, biskut, minuman air, susu bayi. Okey, barang-barang keperluan ini perlulah dihantar ke Encik Khairul. Dekat sini ada nombor telefon dan juga satu slogan, sukarelawan diperlukan untuk mengagihkan barangan. Okey, sebagai seorang jiran, apakah tindakan kamu? Dekat sini adalah Dewi. Okey, mari. Dewi cakap apa? Mari menjadi sukarelawan dalam program Jiran Prihatin. Kita dapat membantu memenuhi keperluan dan kebajikan jiran. Okey, itu adalah tindakan yang terbaik untuk kita. Baiklah, berdasarkan program Jiran Prihatin, selain daripada sumbangan-sumbangan ini yang perlukan oleh kanak-kanak mangsa banjir, mangsa-mangsa banjir yang lain juga perlukan sumbangan. Okey, di sini kita senaraikan keperluan. Apa keperluan yang boleh kita berikan supaya kebajikan jiran kita dijaga. Okey, apakah yang senaraikan barang ataupun sumbangan yang boleh diberikan kepada mangsa banjir. Selain daripada yang dipaparkan di iklan ini untuk keperluan kanak-kanak, apa yang perkara lain yang kita boleh beri sumbangan? Okey, di sini kita boleh beri sumbangan. Ada beberapa senarai yang cikgu telah berikan. Jadi kamu boleh tengok dan hayati betul-betul. Okey, yang pertama, sumbangan yang boleh kita berikan kepada mangsa banjir adalah seperti makanan. Okey, mangsa banjir dah kehilangan harta benda. Jadi, mereka dah hilang semuanya. Jadi, mereka perlukan makanan. Okey, makanan termasuklah makanan basah ataupun kering. Seperti tin-tin yang makanan yang terdapat dalam tin ataupun sayur, ikan. Okey, kita boleh berikan makanan seperti itu. Ataupun makanan yang boleh kita beri, makanan yang sudah kita masak dan kita beri kepada mereka. Okey, yang kedua, minuman. Okey, minuman yang kita boleh berikan adalah yang terbaik adalah minuman air mineral ataupun air kosong, sebab bila masa banjir air bertakung banyak, jadi air yang ada tu tak bersih, jadi kita perlu beri air untuk diminum. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan menghadapi mungkin akan berpenyakit kalau minum air yang kotor. Jadi kita boleh beri sumbangan air minuman. Okey, kalau yang terbaik tu air mineral lah. Okey. Selain daripada itu, yang ketiga, kita boleh beri pakaian. Pakaian, okey, sedia maklum bila mangsa banjir ini habis semuanya hanyut kan. Okey, sesetengah mangsa banjir tak sempat untuk selamatkan pakaian. Tak sempat nak bawa. Jadi mereka ada sehelai sepinggang saja. Ada baju yang di badan mereka saja. Jadi kita boleh sumbangkan pakaian. Okey, kita boleh cari. Okey, kita boleh minta di kawasan sekitar kita yang ingin memberi sumbangan pakaian. Okey, sumbangan pakaian untuk lelaki, perempuan, kanak-kanak dan juga bayi. Okey, kita boleh kategorikan jenis-jenis pakaian. Okey, seterusnya ialah barang keperluan harian. Barang keperluan harian adalah seperti kalau bayi tadi kat sini dia minta apa? Lampin kan, susu, biskut, tuala. Okey, kalau untuk orang dewasa pula lebih kurang sama barang keperluan harian. Okey, masih lagi seperti tuala. Kemudian keperluan harian seperti
barang-barang dapur juga. Okey, beras, kopi, gula, itu kan. Lagi barang-barang keperluan yang melibatkan untuk kehidupan seharian. Okey, sangat diperlukan. Okey, kemudian kita boleh juga memberi ubat-ubatan. Okey, biasanya mangsa-mangsa banjir ini kemungkinan akan ada sedikit kurang sihat. Jadi kita boleh sumbangkan ubat atau kita beli ubat dan beri kepada mangsa banjir. Kemudian kita juga boleh beri tilam, selimut ataupun bantal kepada jiran kita untuk mereka dapat tidur dengan lebih selesa. Kalau seperti yang kita pernah ketahui sebelum ini di media massa, mangsa banjir akan ditempatkan di pusat sementara seperti sekolah, di dewan. Jadi tempatnya lapang, mereka tak ada langsung tilam, jadi kita boleh beri tilam dan bantal serta selimut supaya mereka dapat tidur dengan lebih selesa untuk sementara waktu. Okey, seterusnya kita juga boleh berikan kemah. Kemah macam contohnya kemah berkempen. Jadi mereka dapat macam satu tertutup, ruang yang tertutup. Jadi dia rasa lebih selesa. Okey, tak salah ya kalau kita beli kemah cadangan. Okey, yang terakhir sekali, keperluan bayi. Okey, itu adalah senarai sumbangan yang boleh kita berikan kepada mangsa banjir tadi. Okey. Seterusnya, okey, apakah perasaan kamu setelah membantu mangsa banjir? Kita dah bagi sumbangan, kita dah pergi lihat mangsa banjir, kita dah beri sokongan moral, kita dah beri tenaga kita untuk membantu. Jadi sekarang ni, apakah perasaan kita pula setelah membantu mangsa banjir? Okey, perasaan yang pertama, mestilah kita rasa gembira. Okey, inilah perkara yang paling penting sekali. Bila kita tolong orang, kita mesti rasa gembira kan? Bila orang yang kita bantu itu, bila tadi dia rasa sedih ataupun susah, tiba-tiba bila kita bantu dia, dia rasa gembira. Kita lagi gembira. Okey, seterusnya kita mestilah suka apa yang kita buat. Bila kita bantu orang, kita akan rasa suka dengan perbuatan kita itu. Jadi, kita akan rasa seronok, kan? Itu antaranya. Okey. Kita juga akan rasa bangga sebab kita dah bantu orang. Jadi, kita akan rasa bangga. Bangga tak kamu kalau kamu dah bantu orang? Bukan hanya kita bangga diri kita sahaja, tapi orang lain juga bangga dengan kita. Okey, seterusnya kita akan rasa bersyukur. Bersyukur sangat sebab kita dapat membantu orang itu. Betul tak? Okey, yang terakhir sekali, kita rasa bahagia. Bila kita rasa bahagia, gembira, suka, bangga, bersyukur, kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Jadi, bantulah orang lain. Jadi, kita perlulah menjadi seorang jiran yang prihatin. Baiklah murid-murid, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Terima kasih cikgu ucapkan kerana kamu sudi menonton sehingga ke akhir video ini. Dan sebelum kamu akhiri video ini, jangan lupa subscribe di channel cikgu ya. Okey, bye. Kita jumpa lagi.